Salam sejahtera bersama saya Nabi Majid dalam 15 minit MMTV edisi 17 Oktober 2024. Kita ke berita utama, satu lagi kes kematian membabitkan pengamal perubatan dipercayai akibat dibuli ketika dalam perkhidmatan di Hospital Seberang Jaya Pulau Pinang sedang disiasat Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata siasatan dalaman itu dibuat sejurus selepas pihaknya menerima aduan tentang perkara berkenaan. Beliau juga mendedahkan kemungkinan untuk menubuhkan jawatan kuasa bebas bagi meliti kes terbabit secara terperinci sebelum tindakan lanjut dilakukan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi, Perikatan Nasional Kuala Langat di Dewan Rakyat, sekaligus mengulas dakwaan KKM lewat mengambil tindakan untuk membendung gejala buli dalam kalangan doktor sehingga menyebabkan insiden seumpamanya berulang. Dalam berita itu, Zulkifli berkata hasil siasatan jawatan kuasa bebas yang ditubuhkan bagi menyiasat kematian pakar perubatan patologi di Hospital Hadatu akan didedahkan kepada umum akan datang. Beliau memberi jaminan akan mengambil tindakan sewajarnya kepada pihak yang terlibat jika terdapat bukti berunsurkan buli dalam kes berkenaan. Sejumlah wang tunai sebanyak RM600,000 ditemukan Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia SPRM di sebuah premis di Lembah Kelang yang dipercayai memiliki kaitan dengan ahli politik berpengaruh semalam. Penggeledahan itu dilakukan oleh SPRM bagi tindakan susulan yang membabitkan Pemberbadanan Menteri Besar Selangor MBI berkaitan konsesi perlumbungan pasir yang dilakukan oleh syarikat cabang pelaburan negeri itu. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata wang tersebut ditemukan di sebuah kediaman daripada 6 premis yang digeledah SPRM sebelum ini. Jelas beliau, suspek pernah ditahan reman selama sehari oleh SPRM sebelum ini. Mengulas lanjut, Azam berkata pihaknya telah mendapat perintah reman selama 6 hari terhadap seorang lagi individu berusia 45 tahun yang juga merupakan bekas Ketua Pegawai Operasi COO MBI. Menurutnya juga hampir semua premis yang digeledah merupakan rumah sewa dan bukannya kediaman milik suspek. Dua lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kubang Pasu Kedah hari ini atas pertuduhan membunuh pesara Felkras Sabari Baharum awal September lalu. Tertuduh Mazwan Hanafi 38 tahun dan Muhammad Ashraf Idris 26 tahun didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian. Pendakwaan ke atas kedua-dua tertuduh yang bekerja sebagai kontraktor dan pekerja kilang itu dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Huda Idris, namun tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah tidak menawarkan jaminan terhadap kedua-dua tertuduh dan tarikh 5 Januari 2025 ditetapkan untuk sebutan semula. Sebelum ini, kedua suspek telah ditahan polis sejak 27 September lalu bagi membantu siasatan kehilangan Sabari yang dilaporkan sejak awal September. Siasatan lanjut ke atas mereka mengakui telah mencampak warga emas itu ke dalam Sungai Padang Terap dengan keadaan tangan mangsa diikat dan mulut ditutup menggunakan pita pelekat. Akhbar sebelum ini melaporkan Sabari yang juga bekas pegawai kewangan Felkra didapati hilang sejak 4 September lalu dan gagal dikesan sehingga kini. Batalion Malaysia Malbat 85011 yang berpangkalan di Tibni dan Maraka di Lubnan boleh membalas serangan tentera Israel dengan tujuan untuk mempertahankan diri. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan ia berbeza dengan serangan ofensif yang secara jelas tidak dibenarkan. Beliau berkata ia bertepatan dengan peranan dan tanggungjawab pasukan interim pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL sebagai pengaman selain bertepatan dengan garis panduan yang ditetapkan pasukan interim pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz berhubung serangan balas yang boleh dilakukan pasukan Malbat 85011 jika diserang tentera Israel seperti yang berlaku ke atas tentera Sri Lanka dan Indonesia beberapa hari lalu. Dahulu media melaporkan dua anggota pengaman Indonesia, UNIFIL, cedera dalam serangan di selatan Lubnan baru-baru ini.
Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan utusan Malaysia dan Cosmo untuk harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang pengawal keselamatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seremban hari ini atas pertuduhan mencuri pelbagai barangan di sebuah pasaraya di Seremban 2 Ahad lalu. Tertuduh Abdul Wafi Manap, 30 tahun yang bagaimanapun mengaku tidak bersalah serta mohon dibicarakan sebaik pertuduhan dibacakan hadapan Magistrate Syed Farid Said Ali. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh telah melakukan perbuatan mencuri antaranya 20 tin sardin, 2 deodoran, minyak wangi, makanan kucing dan plastik sampah dengan anggaran jumlah keseluruhan sebanyak RM270.79. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Majistret kemudiannya menetapkan wang jaminan sebanyak RM3,000 dengan seorang penjamin dan kes disebut semula pada 19 November ini. Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur hari ini menetapkan Februari tahun hadapan bagi perbicaraan kes kalwat membabitkan penyanyi Alif Aziz dan pelakon Ruhainis Mac lalu. Hakim Syar'i Abu Sufyan Abu Yazid menetapkan tarikh itu selepas kedua-dua pihak bersetuju dengan tarikh-tarikh yang dicadangkan. Dahulu pegawai pendakwa syar'i Masyroha Duki dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi memaklumkan bahawa pihak pendakwaan telah menyerahkan semua dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan. Pada 3 Julai lalu, Alif atau nama sebenar Muhammad Alif Aziz, 33 tahun dan Ruhainis atau nama penuh Nur Yohanis Fariha Zainul Ilyas, 31 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan kalwat. Mengikut pertuduhan, Alif didakwa telah berada bersama seorang perempuan beragama Islam iaitu Nur Yohanis Fariha yang bukan isteri atau mahramnya dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa tertuduh melakukan perbuatan tidak bermoral di sebuah unit kondominium di Bukit Bintang pada pukul 12.35 tengah malam 9 Mac lalu. Ruhainis pula didakwa telah berada bersama seorang lelaki beragama Islam Muhammad Alif yang bukan suami atau mahramnya dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak melakukan perbuatan tidak bermoral pada tempat, masa dan tarikh sama. Pertuduhan terhadap masing-masing dikemukakan mengikut Seksyen 27 /A Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 dan Seksyen 27 /D Akta sama yang membawa hukuman denda maksimum RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun jika sabit kesalahan. Berita dunia bekas ahli kumpulan One Direction Liam Payne maut selepas terjatuh dari tingkap sebuah hotel di Buenos Aires, Argentina petang semalam. Polis yang mengesahkan perkara itu memaklumkan mayat penyanyi tersebut ditemukan berdekatan sebuah hotel di Jalan Costa Rica sekitar kawasan Keciranan, Palermo. Polis bergegas ke hotel berkenaan selepas menerima laporan mengenai seorang lelaki yang bertindak di luar kawalan dipercayai akibat pengaruh dadah dan alkohol. Mendiang berada di Argentina bagi menghadiri konsert sahabatnya yang juga bekas ahli kumpulan yang sama, Niall Horan, pada 2 Oktober lalu. Penyanyi berusia 31 tahun itu sebelum ini pernah menceritakan mengenai pergelutannya dengan masalah penyalahgunaan dadah dan rawatan yang dilaluinya untuk pulih. Seorang lelaki di Bhagalpur, negeri Bihar, India meraih perhatian pengguna media sosial apabila dia datang ke hospital untuk menerima rawatan kecemasan bersama seekor ular yang mematuknya.
Prakash Mandal berkata dia sempat menangkap ular berbisa itu dengan menekan kepalanya sebelum bergegas ke ward kecemasan di sebuah hospital. Rakaman yang tular itu memaparkan beberapa doktor terkejut melihat keadaan Prakash dan pada awalnya mereka cuba menjauhkan diri daripada mangsa kerana bimbang reptilia itu terlepas dari tangannya. Dia kemudian dibawa ke sebuah lokasi lain untuk memastikan orang ramai yang berada di ward kecemasan itu berada dalam keadaan selamat. Paling mengejutkan, Prakash sudah terbaring di atas pengusung sambil tangannya masih memegang ular tersebut. Meskipun berada dalam kesakitan, dia tetap memastikan reptilia berbahaya itu berada kekal di tangannya. Doktor terpaksa memujuk Prakash untuk melepaskan ular berkenaan bagi memudahkan proses rawatan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, kerajaan dijangka membentangkan peruntukan yang lebih tinggi melebihi 400 bilion ringgit dalam belanjawan 2025 berbanding 353.8 bilion ringgit pada 2024 berikutan hasil daripada pelaksanaan rasionalisasi subsidi serta pengenalan cukai baharu. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid menjangkakan belanjawan 2025 akan memperuntukkan sekitar 350 bilion ringgit hingga 400 bilion ringgit dengan sektor pendidikan dan kesihatan tetap menjadi keutamaan. Sementara itu, pengarah program MBA Putra Business School PBS Profesor Dr. Amir Razman Abdul Latif berkata hasil ekspor dan harga komoditi yang tinggi mendorong peruntukan belanjawan kali ini. Namun beliau tidak menjangka cukai baharu akan diperkenalkan, sebaliknya penambahbaikan cukai sedia ada mungkin dilakukan. Perbadanan Putrajaya PPJ menyasarkan untuk memasang 500 unit stesen pengecas kenderaan elektrik EV di pelbagai lokasi di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan menjelang 2030. Presidennya Datuk Fadlun Mak Wujud berkata ketika ini 23 stesen pengecas EV dipasang di beberapa lokasi, manakala 27 stesen lagi menjelang akhir tahun ini. Beliau berkata inisiatif ini adalah sebahagian daripada rancangan pihaknya dengan kerjasama Gentari Green Mobility Sdn Bhd iaitu anak syarikat Gentari Sdn Bhd Gentari dalam menyokong aspirasi Putrajaya untuk menjadi bandar rendah karbon. Katanya lokasi strategi yang dikenal pasti untuk stesen pengecasan pada masa hadapan termasuk di Laman Perdana, Kompleks Perbadanan Putrajaya, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Taman Sarjana Hijau Marinah Putrajaya, Putrajaya Sentral dan Kelab Tasik Putrajaya. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Gentari Green Mobility Haikal Zubir berkata pihaknya berbesar hati untuk bekerjasama dengan PPJ bagi memperluaskan ketersediaan infrastruktur pengecasan EV di bandaraya pentadbiran negara ini. Berita sukan bergu wanita utama Perli Tan M. Tina menepati ramalan apabila mara ke pusingan kedua kejohanan badminton terbuka Denmark 2024 hari ini selepas menyingkirkan gandingan India Teresa Jolie Gayatri Gopichan Pulela semalam. Gandingan negara bermula goyah apabila tewas 16-21 sebelum bangkit untuk menang 21-17 sekaligus mengheret ke set penentuan. Perlawanan set ketiga menyaksikan kedua-dua pasangan saling mengejar mata sebelum pasangan negara di ranking ke-7 dunia itu mengesahkan kemenangan 21-15. Perli Tina dijadualkan akan berdepan bergu Korea Selatan Lee Yulin Shin Seong Chan pada lewat petang ini. Jurulatih skuad basikal trek negara John Beasley mengakui bahawa Shafidaus sudah menunjukkan prestasi yang semakin matang selepas melalui beberapa siri cabaran termasuk kecederaan, namun dia berjaya bangkit dengan semangat juang yang tinggi. Beliau juga yakin dengan keberadaan di punca fizikal dan mental anak buahnya itu dalam tempoh beberapa tahun akan datang yang akan menjadi detik kegemilangannya dengan kemungkinan menyaksikan Shafidaus sebagai pencabar pingat konsisten di peringkat dunia.
Manakala Syafidaus pula berkata dia enggan menoleh ke belakang, sebaliknya bersiap sedia untuk mengerah kudrat dalam kejohanan berbasikal trek dunia 2024 di Ballroom Denmark yang bermula hari ini. Meskipun masih belum berada di puncak prestasi susulan baharu pulih dari kecederaan bahu dan belakangnya, pelumba berusia 28 tahun itu tekad untuk memberikan saingan terbaik pada kejohanan tersebut. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 18 Oktober 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.